Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa membuang masa, hari ini insya-Allah kita akan proceed dengan latihan 9 semakan sebelum Ustazah akan masuklah untuk bab isi yang seterusnya. Silakan Okey. Ustazah. Terima kasih Bid dan jazakumullah khairan semua yang menunggu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Semalam saya tinggalkan kita semua ni dengan latihan 9 kan? Betul, latihan 9. Betul, Okey. latihan 9. Jadi kita baru buat 2 baris je kan? Jadi saya mungkin kalau ada siapa-siapa nak tanya mengenai pelajaran semalam supaya kita boleh kita bergerak pada. Saya rasa saya ulas sikit kot. Ada soalan daripada Encik Saziman tu tadi dalam grup. Jadi kat sini, mana saya boleh ulang balik. Sempat tak tengok video yang saya bekalkan tu? Ya, Sempat sempat. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Jadi tapi lebih faham sikit. okey, dia mungkin ada sedikit tak perasan sebab saya tak explain table ni. Jadi sebenarnya table ni, kita bayangkan ini isim lah. Jadi kalau isim nakirah, dia tiada alif lam. Maknanya ada tanwin. Tanwin tu melekatlah dia pada di akhir kalimah tersebut. Jadi kalau kita macam ni lah pendek kata, kalau kita tak nampak tu, contoh nakirah ni kan. Contohnya perkataan nakirah tu sendiri. Kita bayangkan dia ada tanwin lah atas dia. Macam tu. Kalau dia tu nakirah. Kalau makrifah pula, biasa dia ada alif lam lah di depan dia tu. Gitu. Macam itulah. Ya. Jadi di sini arrow dia ni. Maknanya alif lam tu lekat sebelah dia. Kalau nakirah, tanwin tu yang ada di situ. Itu maksud gambar rajah ni. Ataupun table. Di hujung tu ke di depan tu Ustazah, yang nakirah tu? Mestilah Ada dekat di ni, depan? di akhir. Di akhir, okey. Ni macam ni, di akhir kalimah. Di akhir, okey. Okey, ni dia kita highlight dengan warna kuning ni. Tanwin tu tak ada dekat awal, tanwin mesti di akhir. Ya? Baik. Okey. Baik, kemudian okey, ada lagi soalan. Minta maaf, satu soalan. Bukannya apa, sebenarnya takut nak tanya soalan sebab tak pandai kan. Tapi cuba je lah ya, teacher. Apa kaitan hujar dengan makrifah? Okey. Hafujar tu tak ada kaitan apa-apa. Makrifah pun boleh. Dia boleh berada sebelum isim menakirah ataupun makrifah. Boleh je. Sebab apa? Harfujar tu adalah tanda untuk isim. Okey. Sebelum kita belajar kan, sebelum ni, saya recap Ya, betul. Okey, kalimah kita boleh bagi kepada 3. Maknanya kalimah ni ada 3 pecahan. Kita boleh pecahkan kepada 3. Yang pertama yang kita cover pada minggu lepas, bagi yang tak sempat, maksudnya tak ada sempat lagi tengok rakaman dan baru je menyertai kumpulan ni. Jadi saya ulang sikit. Jadi kalimah tu terbahagi kepada 3. Satu harf, kemudian isim dan kemudian ada fi'il. Sekarang ni kita baru buat harf dan sedang mempelajari tentang isim. Jadi harf ni terbahagi kepada 2 jenis harf. Satu, kata tugas. Maknanya dia ada tugas dia. Apa yang berlaku selepas dia tu, dia bertugas kepada kalimah-kalimah yang tertentulah, kalimah isim ataupun fi'il. Kemudian kita boleh juga bagikan dia kepada kata sendi. Okey. Jadi ini ada dalam nota yang sebelum ni nota nombor 2. Nota yang saya bagi dia macam dia lekat-lekat tu 2 seluruh tu. Baik, kata tugas ni ada 3 yang kita sebutkan ataupun kita dah bincangkan dalam kelas yang lalu, iaitu
harfu jar, harfu nasab dan juga harfu jazam. Okey. Harfu jar adalah tanda untuk isim. Maknanya dia punya bos tu, kalau kita boleh buat analogi, isim je. Kalau ada harfu jar, maknanya kalimah selepas dia tu isim. Isim warna hitam. Manakala harfu nasab pula, dia boleh bertugas untuk isim dan juga fi'il. Dia boleh jadi dua-dua. Maknanya bila kata tugas, dia datang sebelum isim ataupun fi'il. Harfu jazam pula, dia boleh bekerja untuk fi'il sahaja. Macam itulah. Jadi dia ada tugas. Jadi menjawab soalan tadi tu, Puan Asnita, maknanya huruf jar yang kita belajar tu ada 9. Bila ada harfu jar tu, adalah isim. Jadi hari ni sekarang kita belajar tentang isim. Baik. Ya. Saya pergi ke bawah sini. Jadi pecahan kalimah yang kedua adalah mengenai isim. Isim ni macam mana kita nak kenal? Ada tanda dia. Iaitu ada tanda kita nak organize thoughts kita kan. Kita punya pemikiran tu. Maka kita buat macam ni. Ada 2 tanda. Mula-mula nak kenal. Macam mana nak kenal? Okey, ada tanda. Tandanya ada di awal. Ada juga di akhir. Di awal apa? Di akhir apa? Di awal isim tu sendiri. Awal kalimah. Jadi kalau kita nampak tanda-tanda ni bererti perkataan tu isim lah. Apa dia tanda di awal? Jadi ada 2 juga. Tanda di awal, 1 ada alif lam. Ataupun ada harfu jar. Ni saya dah tulis dalam Arab pula, kadang-kadang terlupa. Tertulis. Tapi fahamlah kan? Jar, harfu jar. Yang ni ada alif dan lam. Ya, faham. Okey. Baik. Manakala di akhir pula, kalau kita nak tahu isim tu, kita nak tahu ada isim, di akhir boleh kita nampak kadang-kadang baris kasrah. Ataupun ada tanwin. Bila ada tanda-tanda ni kita tahulah dia isim. Bila kita dah kenal isim, sekarang ni kita kenal pula. Okey, kita dah tahu, ni isim. Kita boleh pula cerita tentang bentuk dia tu. Am ke, khas ke? Okey, yang ni sekarang yang kita sedang kaji ni. Jadi isim tu ada 2. Ni dah buat table dia ada tadi kan? Ada table. Jadi isim, 1 isim makrifah. Ataupun nakirah. Nakirah ataupun makrifah. Makrifah ni cakap Melayu dia, maksud dia khas lah. Khas, ya. Dan nakirah ni pula lah. Baik, dapat tu Baik, makrifah, nakirah. Tanda nakirah apa dia? Okey, kita nak tahu dia nakirah, tanda dia pula. Apa tandanya? Ya. Kalau nakirah, 1 tanwin. Sama ada tanwin. Tanwin ni memang kita dah tahu dia di akhir. Jadi kita tak payahlah tanya lagi tanwin tu kat mana, kat depan ke kat belakang. Dia memang di akhir kalimah. Ni tadi kan? Yang ni. Okey. Kemudian kalau kata nakirah, di akhir nakirah, ataupun boleh juga kita kata dia tiada alif lam. Yang kedua, tiada alif lam. Tiada alif lam. 1 ada nakirah, ada tanwin ataupun tiada alif lam. Ini contoh yang macam mana? Kalau katakan perkataan ni ada alif lam, mu'minun contohnya. Ini contoh ya. Contoh mu'minun. Baris sukun ni tadi. Okey, mu'minun. Jadi kalau tak ada alif lam, ini pun memang tak ada alif lam tapi jelas ada tanwin. Ada tanwin, kita boleh nampak tanwin. Ada juga lagi 1 dia tak ada alif lam. Contoh mu'minuna. Dia tak ada alif lam. Ada 2 pula. Okey. Mu'minuna. Kan tak ada alif lam. Macam tu. Kalau makrifah pula,
Satu lagi, kalau makrifah kita boleh nampak juga ada tanda juga, iaitu tanda yang pertama ada alif lam. Alif dan lam. Contoh al-mu'minu. Al-mu'minu. Ataupun lagi ada tanda apa lagi? Al-mu'minuna. Macam itulah. Ni nak cakap ada alif lam juga. Nombor 2 ni ada alif lam juga. Saya cuma bagikan contoh je. Lagi satu makrifah ni adalah selebihnya isim mabni. Isim mabni. Ataupun kaku. Kaku. Yeah. Jadi isim kaku tu ada apa? Semalam kita dah tengok ada satu isim isyarah. Jadi kalau tak ingat apa dia isim isyarah, boleh rujuk kepada jadual tu, table tu, isim isyarah. Contoh zalika, saya ambil yang biasa kita jumpa. Hadza, hazihi. Satu je. Kemudian kata tunjuk tu teacher. Kata tunjuk, Kata betul. Tunjuk, Okay, kata tunjuk. Kata penyambung dan kata syarat. Ya, isim mausul. Ya. Okay, isim mausul contoh macam al-lazi. Al-lazi. Kemudian ada lagi apa? Isim istifham. Kata Istifham soal. dulu. Istifham. Kata tanya. Contoh Man. kaifa, kan? Man. Man. Macam itulah ada soalan dia tu. Itu Kaifa. man. Ataupun tak, tu bukan isim. Kemudian ada isim syarat. Ya, syarat. Macam Man. ainama. Di mana sahaja. Contoh. Okey, kemudian yang akhir tu adalah isim dhamir ataupun kita terus kata dhamir. Dhamir ni apa? Kata ganti nama. Okey, ganti nama. Ganti nama tu huwa, dia contohnya. Jadi kita boleh refer semulalah kepada jadual. Ni contoh. Ni jadual dia. Minta maaf. Okey, kat sini. Ni kita boleh nampak lah ni. Ini semua ni dhamir. Dhamir. Ada dhamir, cuma dhamir ni nak kena biasakan je melihat dhamir. Kalau ikut Mushaf Mubayyinah ni, kita warnakan hitam. Okey. Ini dhamir. Macam itulah. Okey, dapat? Teacher, dhamir tu yang dia boleh ada ganti nama bersambung atau terpisah Ya, betul. Dua-dua akan berada dalam keadaan standard yang teacher macam tulis ni. tu lah. Ya, betul. Tapi dia bukan ini sahaja. Semua dhamir ni, kalau dhamir munfasil ni pun yang terpisah ni ada 14. Tapi yang kita letak di sini yang paling common. Selalu kita jumpa. Kita boleh tengok pada table dalam mushaf nanti ada. Sekarang ni jangan risau dulu. Kita buat yang ni je. Bila kita baca Quran tu nanti baru kita nampak ya. Saya tak nak beratkan, jangan rasa nanti kalau letak 14 terus dah rasa terbeban. Jadi jangan nanti terlupa yang ayat Quran Allah kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bukanlah kami turunkan Quran ni nak menyusahkan kau. Terus nanti nampak susah. Jadi kita buat sikit-sikit dulu. Sebab Quran ni turunnya bukan untuk menyusahkan kita. Jadi kita buat sikit-sikit. Jangan rasa terbeban ya. Baik. Ini yang paling banyak. Maksudnya selalu jumpa. Kalau ana munfasil, kalau mutasilnya yang bersambung dia jadi ya. Dia tak boleh jadi min ana. Dia mesti jadi min ni. Macam tu. Ala, kalau alaina, dia tak akan jadi ala nahnu. Dia kata alaina. Dia berubahlah kedudukan dia tu. Saya rasa semalam saya dah explain. Tapi kalau ada yang tak jelas, tak apa. Kita ulang. Okey? Jelas tak sekarang hari ni? InsyaAllah. Okey. Okey. Boleh Sal? InsyaAllah Ustazah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi siapa-siapa yang kurang jelas sebelum kita pergi masuk ada latihan? Teacher. Ya, Kak Roh. Yang dekat atas tu kan? Yang mana? Yang atas? yang tadi ni. yang teacher tulis tu. Okey.
Mu'minuna tu Mm-mm. tiada alif lam tapi tiada tanwin. Betul. So macam mana tu? Dia sebab dia ada syarat lain pula. Kan semalam ada juga kita kata dalam satu isim tu, isim contohnya macam ni lah, Mu'minuna ni, kita ada 3 maklumat yang kita boleh tahu daripada situ. Satu, kita boleh tahu, bukan 3 je, tapi kadang okay, kalau macam contoh yang ada pada saya sekarang ni, kita boleh tahu tentang, semalam saya kata apa? Berapa benda kita boleh tahu? Satu, kita dah tahu dia isim, jadi kita tahu dia punya, kita boleh tahu bentuk dia. Bentuk. Bilangan, lagi Jantina. jantina, dan Bentuk. bentuk. Bentuk tu yang kita baru belajar ni lah, sama ada dia am ataupun khas. Dekat situ kita boleh tahu. Jadi yang ini ada kerana dia punya bentuk ni macam ni ataupun dia punya rupa dia macam ni, dia tak ada tanwin, bererti dia ada menunjukkan bilangan ni. Bilangan dia tu kita tahu. Kita daripada sini pun kita tahu jantina dia dan bilangan. Yang mana kalau kita selesai yang malam ni, insya-Allah besok kita terus masuk bahagian jantina isim. Okey. Dia tak boleh jadi mu'minunan, tak boleh, tak mungkin. Dia tak ada. Dia akan jadi mu'minina boleh. Dia berubah. Mu'minuna sama dengan ataupun bukan sama, tapi dia ada sebab lah. Mu'minina. Ni. Kalau siapa yang mungkin dah belajar dah boleh nampak dah. Ni kalau dia macam ni, tanda dia ya ni. Dia ke tanda dia ni wow ni. Dia dah nampak dah bilangan. Nanti kita akan belajar lah ya. Okay, don't worry about it. Buat masa ni kita tahu dia bentuk dia sebab dia tak ada alif lam. Ketiadaan alif lam tu menunjukkan dia adalah nakirah. Kalau ada alif lam, dia adalah makrifah. Itu je. Okey. Baik, kita terus pergi kepada okey, ingat Alhamdulillah. Baik, ada tak lagi soalan? Tak ada Tak ada. Kalau tak ada, kita terus pergi pada latihan semalam. Jadi kita semalam, apakah yang kita perlu lakukan? Perhatikan kalimah-kalimah di bawah, bulatkan isim makrifah. Senarai perkataan ni sama dengan latihan 8. Cuma arahan dia berbeza sikit. Kita nak suruh cari, kita disuruh untuk mencari isim makrifah sahaja. Baik, cuba kita cari. Kita dah tahu tanda dia tadi. Dan juga jenis yang, maksud saya jenis tu, ada yang kaku ke, tu pun dia isim makrifah juga. Semua isim yang kaku tu makrifah. Walaupun dia tak ada tanda. Okey, kita buat salah satu. Okey, kalau dah jawab pagi tadi, cuba bagi yang malam ni je. Dia tak aci, dia soalan bocor Okey. Kalau tak ada orang jawab, kita jawab lah. Tapi kalau boleh, kita bagi dulu yang tak berpeluang masuk waktu siang tadi. Jadi kita bagi peluang pada mereka. Maksudnya start daripada mana, teacher? Kita semalam, yang baris yang pertama ni dah dibuat sebagai contoh. Jadi semua ni, ini makrifah. Ini makrifah. Kenapa makrifah? Sebab ada alif lam. Ini kenapa makrifah? Sebab dia ada alif lam. Yang ni kenapa dia makrifah? Itu mabni. Sebab dia adalah isim cacat yang bersandar kepada isim makrifah. Jadi dia sebab tu dia jadi makrifah. Bersandar kepada na. Dia bersandar kepada dhamir, kata ganti nama. Jadi dia jadi makrifah. Kalau dia bersandar kepada isim nakirah, dia tetap nakirah. Ini pagi tadi dekat dalam grup pun ada satu peserta, iaitu Encik Saziman, dia tanya. Jadi saya pun yang itu yang saya explain. Pagi tadi pun saya explain juga Semalam pun ada juga. Tapi mungkin biasalah perkara ni kena diterangkan berulang kali. Don't worry about it. Jangan rasa macam alah, dah ustazah tu dah explain tapi saya tak ingat. Memang biasa kena ulang. Sebab apa? Kita bayangkan macam ni je lah. Quran ni memang Allah bagi ulang-ulang.
untuk mudahkan kita. Bayangkan kita kena baca Fatihah tu berulang kali. Wajibkan pula. Satu hari berapa kali? 17 kali. Situlah teknik dia memang kena ulang. Jadi the sooner we accept that fact, the better it is going to be for us. Lebih cepat kita faham hakikat tu, maka kita jangan risau. Cuma janganlah sampai macam macam mana? Kalau beri perhatian sebenarnya ulang 3-4 kali tu dah dapat dah. Kan cuma lupa, biasalah tu. Tak apa, ulang jugalah. Don't worry about it. Okey, teruskan. Kita buat terus baris kedua. Siapa nak cuba? Siapa yang tak datang kelas pagi tadi, silakan ya. Ad-dalalata. Ya, bagus. Ad-dalalata. Apa yang menyebabkan kita kata dia adalah isim? Makrifah? Ada alif lam. Okay. Ada lagi? Al-akhiri. Dia punya tanda pun sama juga, iaitu alif lam. Nah, cuma saya tak suruh terjemah. Kalau lepas ni siapa nak terjemah boleh juga. Terus boleh. Kalau nak tanya maksud dia pun tak ada masalah. Boleh. Seterusnya, baris yang ketiga. As-sufaha'u. Dia jadi alif lam. Maksudnya apa? Orang-orang yang bodoh. Okay. As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Bolehlah kita terjemahkan kalau kita tahu. Ataupun kita terjemah sama-sama. Orang-orang yang bodoh. Lagi? Baris ketiga? Ya, absarihim. Kenapa absarihim ni makrifah, Nabiha? Sebab dia ada domain. Sebab dia bersandar kepada... Betul. Dia bersandar kepada dhamir ni. Jadi dia pun tumpang tuah lah, orang kata. Tumpang nama. Dapatlah jadi makrifah. Itu. Ya. Okey. Ada lagi tak? Okey, kita pergi kepada rangkap yang lagi panjang ni. Iaitu zalikal kitab. Zalikal kitab, mana yang satu, mana dia isim makrifah? Ada berapa kalimah di sini? Ada 2. 2. Jadi yang mana satu makrifah? Al-kitab. Al-kitab. Dua-dua adalah isim makrifah. Kenapa zalika ni makrifah? Bersandar pada domain. Mana domir dia? Mana domir? Ya, sebab dia isim isyarah ataupun kata tunjuk. Bukan sebab dia bersandar kepada domir. Dia isim isyarah. Jadi dia ni mabni. Isim kaku. Ya. Dia kekal. Semua isim mabni ni adalah makrifah. Ya. Betul. Al-kitabu sebab ada alif lam. Dia ni maknanya sendirian berhad ni. Dia sendiri dia je. Dia dah makrifah dah. Dia tak ada siapa-siapa pun sandar kat dia. It can stand on its own. Makrifah ni. Alif lam. Yang Alkitab sebab alif lam. Zalika sebab dia memang isim makrifah. Isim kaku. Sebab dia mabni. Ya, betul. Baik, kita terus pergi kepada ayat berikutnya. Ulaika humul muflihun. Ulaika. Kenapa dia makrifah? Isim isyarah. Betul. Isim isyarah. Apa maksud ulaika? Mereka itu. Mereka itu. Mereka itu. Lagi? Hum. Kalau kita pecahkan dia ataupun kita pisahkan dia dari segi dia sebenarnya baris sukun dia kembali kepada baris sukun. Kita jangan cakap humu pula. Humu tu nak bunyikan je. Sukun dengan sukun tak boleh bunyi. Jadi dia masukkan. Dia hidupkan je Swiss tu. So dari segi bunyi dia terus jadi humul. Humu kan sebelah tu. Tapi kalau kita pecahkan dia, kita penggal dia satu hum. Tu baris asal dia. Hum. Jadi hum ni adalah isim mabni sebab dia dhamir. Dhamir tu memang
makrifah. Makrifah. Dhamir ni makrifah. Tak kisahlah dia dhamir munfasil ke. Ni dhamir munfasil yang ni sekarang. Tapi dia munfasil yang terpisah ataupun yang bersambung, dia adalah makrifah. Seterusnya al-muflihuna makrifah kan? Ma'rifah. Ya, alif lam. Sebab ada alif lam di awalnya. Okey. Seterusnya tahtihal anhar. Mana satu yang makrifah? Tahtiha al-an. Tahtiha pun makrifah. Al-anhar ni memang jelaslah al-anhar. Makrifah. Sebab ada alif lam. Baik. Tahtiha ni apa terjemahan dia? Di bawahnya. Di bawah. Ya, di bawah baginya. Okey, di bawah baginya. Baik. Al-anharu? Sungai-sungai. Sungai-sungai. Ya, oleh sungai-sungai. Okey. Sini ada oleh. Okey, seterusnya. Kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun. Mana dia isim makrifah? As-sama'i. As-sama'i. Kenapa dia makrifah? Ada alif lam. Ada alif lam. Ada lagi tak isim makrifah? Fi ke hi? Hi. Bukan hi. Fi. Fi tu harfu jar. Hi. Sebab apa dia makrifah? Sebab dia dhamir. Alhamdulillah. Okey. Ahsan. Baik, seterusnya. Lakumul arda firasha. Al-arda. Sebab ada alif lam. Lagi? Kum. Sebab dia adalah dhamir. Kum. Ya, betul. Kelas malam ni macam Masya Allah. Tahu dah Banyak dah tahu. Very good. Okey. Kita pergi pada yang terakhir ni. Untuk yang ni kan. Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah 2 ayat 30 ni. Jadi mana satu yang makrifah? Kita bulatkan. Rabbuka. Masya Allah. Rabbuka. Sedua-duanya isim makrifah. Lagi? Al-malaikah. Kena penenggal. Al-malaikah. Tak bolehlah masukkan li tu. Sebab li tu adalah harfu jar. Jadi kalau kita keluarkan dia sebenarnya kita tulis al-malaikah. Al-malaikah. Baik, ada lagi tak? Ini. Dia bukan ini tapi ya. Ni ayah. Ya, okey. Sebab dia dhamir. Masya Allah. Dah kenal dah tu. Ada lagi? Al-ardi. Jadi al-ardi. Okey, ini sebab alif lam. Sebab ada alif lam. Baiklah. Perasan tak? Kita ada yang kita baca al-arda, ada yang kita baca al-ardi. Tapi maksud dia apa? Bumi juga. Maksud dia sama je bumi. Bumi itu. Ini pun bumi itu. Sebab ada fi. Terjadi baris bawah. Yang ini jelas sebab ada harfu jar. Harfu jar tadi kita kata apa? Dia tugas. Dia menyebabkan isim yang selepas dia itu berbaris kasrah. Baris kasrah ni nama dia, nama fungsi dia ialah majrur. Kalau kita buat dalam sebelum ni kan kita belajar, kita akan buat kat sini bawah ni kita tulis jar. Jadi lepas jar apa dia? Majrur. Macam tu. Sebelum ni ada kan? Kita dah buat masa kita belajar harf. Baik, clear? Arda tu teacher
Lupalah sebab dia. Sebab apa? Sebab dia mungkin tu kita belum belajar lagi. Nanti kita akan belajar kemudian. Ustazah, saya ada soalan. Silakan. Macam mana kita nak tahu kita nak tambah dia itu kat ujung tu? Sebab dia makrifah tu So semua makrifah biasanya kata, ada. Biasanya. Kebanyakan kalinya. Tapi kadang-kadang tak perlu juga. kalau Ada yang tadi kala. kan, yang contoh as-sufaha'u tu, boleh tak kalau kita Itu sebut orang-orang yang bodoh itu? betul, boleh. Boleh Sebab lah. dia memang ada. Kadang kita tengok konteks tu kan. Kalau kita tengok ayat tu ialah pada surah berapa? Surah 2. 2 ayat 13 Kita tengok sekejap. Muka surat 3. Ni tadi sebab pagi tadi ada tadabbur sikit. Tu yang dah melilau dia. Okey, contoh ni kan. As-sufaha. Mana kita jumpa orang ni. Sebab dia dia kata telah berkata oleh mereka ni, adakah kami beriman seperti apa yang telah beriman oleh orang-orang yang bodoh itu. So dia ada maksud, dia maknanya dia ada mentargetkan kepada sekumpulan. Siapa yang dimaksudkan bodoh itu? Kalau makrifah ni maknanya dia ada jelaslah. Kalau kita tengok tafsir, maknanya dia orang mengatakan orang sahabat tu semualah orang-orang yang bodoh itu. Kemudian Allah tempelak semula, ingatlah sesungguhnya mereka lah adalah orang-orang yang bodoh itu. Mereka sebenarnya yang bodoh. Macam itulah. Jadi kita tahu. Orang kata orang lain bodoh, sebenarnya dia lah orang bodoh tu. Yang cakap tu. Gitu. Dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Macam itulah. Kita perasan tak? Kalau kita terjemah ada. Itu kalau dia ada alif lam. Tapi yang atas tu al-mufsiduna tak ada pula kan? Tak ada. So itulah Mereka adalah orang-orang yang tapi boleh juga kalau nak letak dia taklah salah. Dia macam Ini spesifik kadang-kadang kan? mereka lah orang-orang yang membuat kerosakan itu. Tapi dekat sini sebab dia kata macam ni, ayat ni pun umum sikit. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Dia tak boleh nak cakap di bumi itu. Sebab it's understood, bumi tu satu je. Macam on the earth. Kita faham macam tu lah. Ada kala kita tahu bumi tu satu je. Itu yang kadang kita boleh juga buat, kalau terjemahan tu kita buat macam tu, bumi. Besarkan huruf tu. So dia makrifah in that sense. Okay. Okay, baik. Maksudnya kita kalau bumi je dah kira makrifah lah kan? Makrifah. Kita jangan tengok pada terjemahan kita tu. Kita sekarang kan belajar Nahwu bahasa Arab. Jadi tanda dia tu. Tanda dia tu makrifah. Dalam bahasa Arab tu makrifah. Kenapa? Because bumi tu ada satu tu. Tapi kadang-kadang bila dia nakirah, dia akan memberi maksud lain. Kalau nakirah maknanya tanah ke, dia akan maksudkan macam tu. Maksudnya dia boleh, bumi tu boleh juga pergi kepada nakirah. Boleh. Bergantung pada tanda lah ya. Konteks juga. Tanda dan konteks juga. Tanda tu menunjukkan konteks ada kalanya. InsyaAllah. But right now, kita cuma lebih kepada, kita jangan pergi jauh sangat lagi. Itu nanti kemudian modul-modul yang kemudian. Yang kita dapat belajar ni, kalau kita dapat kenal, kita dapat tambah kosakata, itu pun lebih baguslah. Lebih baik. Sebab objektif modul 1 ni untuk kenal kalimah dan boleh terjemah. Bila kata kenal kalimah yang nak kenal ni apa? Dia isim ke, dia fi'il ke, dia harf. Kalau dia isim makrifah ke, dia isim bilangan dia berapa, apa, dia punya jantina apa, situ kita kenal macam tu dulu. Ya? Dari segi tafsiran tu memang itu satu pelajaran yang lain. Kita ni belum boleh dapat lagi yang tu. Kita baru nak kenal perkataan. Macam itulah pendek kata. Tapi this is permulaan. Ini peringkat permulaan, asas. Baik, kita cuba berikan makna pada perkataan-perkataan yang kita dah bulatkan tu. Kita bagikan makna semua. Sebab kita dah buat ni semalam. Dalam latihan 8. Okey, maradan, Allah ni tahulah. Allah. An-nasu, manusia. Maradan,
Suatu penyakit. Suatu penyakit. Suatu penyakit. Mm-mm. Ya. Suatu penyakit. Rabbuna. Tuhan yang Okey, ini kan kalau kita jumpa dia macam cantuman isim, ada dua isim. Satu isim tu tak sempurna, satu lagi isim tu sempurna. Jadi kita kena tambah bagi ataupun daripada ataupun um, apa? Ataupun min fili. Maksudnya apa? Kita kena tambah di sini. Macam tu. Kita kena tambah 3 ni. Sama ada. Kita kena pilih. Min, huruf jar tu, terjemahan ni. Ataupun li. Min, fi ataupun li. Jadi kalau Rabbuna ni, Tuhan bagi kami. Yang kita tambah tu, kita bubuh dalam kurungan. Sebab dalam bahasa Arab tu, dia memang tak nampak lah perkara tu. Tapi kita tahu dia ni, ini mungkin kita tak apa jelas. Cik kita tengok dalam contoh. Sekejap kita tengok contoh kita kat sini. Okey. Macam yang ni, dua-dua ni. Kullu nafsin. Dia kenapa dia baris kasrah? Kita tahu kalau baris kasrah ni biasa disebabkan ada harfu jar. Harfu jar akan menyebabkan sebab dia tu tanda isim kan. Kalau ada harfu jar, dia akan menyebabkan kalimah selepas itu isim tu majrur lah. Jadi ni kenapa dia jadi macam tu? Sebab sebenarnya di antara dua ni, antara isim tu ada harfu jar yang dah dihilangkan. 3 ni, min, fi ataupun li. Bukan semua tapi salah satu. Dia panggil, ini nama dia mudhaf. Mudhaf tu maksud dia yang bersandar dan di sini ialah mudhafun ilaih. Tempat isim sempurna yang menjadi sandaran tu. Dia dipanggil frasa nama. Jadi kita tak ya, kalau kita tak dapat benda ni, maksudnya kita tak faham sangat, it's okay. Don't worry about the term. Tapi perhatikan gandengannya tu, cantuman dia tu. Tu kita kata ada soalan tadi tu dalam grup pun ada kan. Kata kalau isim tak sempurna ni, isim cacat ni, dia bergantung kepada isim nakirah. Sebab kita kenapa tahu nakirah? Sebab dia baris kasrah, sebab dia tanwin. Maknanya dia ni frasa yang nakirah. Kalau dia bergabung ataupun bercantum dengan isim makrifah, sama ada makrifah disebabkan alif lam ataupun makrifah disebabkan dia isim yang mabni ni, isim yang kaku ni, dia akan jadi makrifah. Jadi Rabbuna tu contoh yang makrifah lah. Jadi dia akan jadi menyebabkan, bila dia bercantum macam tu, dia akan menyebabkan berbaris kasrah. Dia akan menyebabkan isim makrifah yang datang selepas dia tu, kalau dia boleh ambil baris kasrah, dia baris kasrah. Kalau dia tak boleh ambil baris kasrah, maknanya dia mabni, dia tetaplah akan jadi makrifah. Ini yang dipanggil sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Senang kata, kullu nafsin tu, kullu nafsin tu satu frasa nama yang kedudukan dia adalah nakirah. Nakirah. Dia punya bentuk dia nakirah sebab dia kata nama. Kita tak penggal dia satu-satu nakirah ke makrifah. Nak penggal boleh, nak penggal boleh, tapi maknanya bila kita penggal tu kita kena insert tu. Min fili. Tapi yang kita faham dia dua kalimah yang memberi maksud, satu maksud. Pagi tadi saya ada buat analogi. Siapa yang dengar analogi saya tu macam faham tak benda tu? Datuk dengan Datin. Faham tak benda tu? Faham. Okey. Kalau dapat. Mungkin boleh terangkan lagi lah untuk peserta malam ni yang tak sempat tengok. Isim ni kan, kalau isim, kita kata satu perkataan tu adalah isim. Dia kan, isim ni sempurna. Isim sempurna ni macam mana? Kalau dia ada alif lam ataupun dia ada tanwin di akhir. Atau, ni atau tau.
tanwin. Tak kiralah tanwin dhammatain ke, fathatain ke, ataupun kasratain. Ni semuanya dia isim sempurna. Contohnya, kalau perkataan tu kitab. Kalau kitab je, mesti ada alif lam. Al-kitabu. Okey, sempurna. Ataupun kitabun. Sempurna. Sempurna. Ini sebuah kitab. Nah, ini pula kitab itu. Dia sempurna. Tapi kalau kitab je tiba-tiba, kitab sahaja, dia tak sempurna lah. Kitab. Jadi walaupun dia macam ni, kalau dia ada satu je, ini dia tak sempurna. Maknanya dia kena disandarkan kepada isim sempurna. Kalau kita contohnya kitab, kita sandarkan kepada Allahi. Yang ini akan menyebabkan baris bawah. Macam mana nak kena baris? Kenapa kena tambah? Kenapa dia jadi baris bawah tu? Sebenarnya kita nak bezakan. Maknanya ini dia kena sandar kan? Dia tak kuat. Jadi dia tak sempurna. Dia kena bersandar kepada isim makrifah yang lain. Jadi di sini penyebab baris bawah dia sebenarnya ada mudhaf, ada harfu jar yang dah dimahzufkan, yang hilang. Apa dia harfu jar dia tu? Sama ada kitab fillah. Kalau kitab fillah, maknanya kitab di dalam Allah. Maknanya kitab mengenai Allah. Boleh juga. Ada maksud. Kalau kitabun minallah. Kitabu Allahi lagi satu. Kalau kita letak sandar dia punya sangkut tu, min. Boleh juga. Kitab daripada Allah. Buku daripada Allah. Inilah penyebabnya yang dia ni berbaris kasrah. Tapi dia tak tulis. Sebab ini kata frasa. Dia memberi maksud. Ini perkataan kitab ni adalah intinya. Ini adalah penerangnya. Tu yang datang frasa tu. Kalau li boleh tak teacher? Boleh. Dia bertiga tu je boleh. Li. Lagi satu kitab kepunyaan Allah. Boleh juga. Bagi Allah. Kalau li di mana tu? Sama juga. Sama dia- juga. Tempat dia macam tu. Oh. Kita bayangkanlah isim sempurna ni macam pagi tadi saya buat analogi macam tu. Kata kitab ni macam bayangkan perkataan yang di sini kan. Ini macam orang perempuan lah kita ni, isteri kan, nak jadi isteri. Suami kita tu datuk. Kita dapatlah menumpang, tapi nak menumpang tu nak kata nak jadi datin tu mesti ada cincin dia. Macam itulah. Dia kena salah satu daripada tiga tu. Barulah dapat jadi datin. Gitu. Kalau tidak, tak sempurna. Itu dia kuat sebab ada sandaran. Gitulah saya buat analogi. Dia lebih kurang lah maksud dia macam tu. Sandar. Nama dia ni dalam bahasa Arab tu dipanggil sebagai mudhaf. Dia mudhaf. Nama dia mudhaf. Yang ini pula nama dia mudhafun ilaih. Tempat dia bersandar tu. Ini yang bersandar. Yang bersandar. Kita nak cakap cantum pun boleh. Mudhafun ilaih ni tempat yang disandarkan kepadanya. Teacher, mudhafun ilaih ni sentiasa di sebelah kiri ke? Ya, dia mestilah. Tapi dia boleh jadi ada double. Okey, tadi ada satu sahabat tu, satu pelajar, dia tak pernah masuk juga tapi dia perhatikan dalam Fatihah kan. Dia boleh mudhaf tu dia boleh banyak. Contoh dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, jadinya Yaumiddin ini. Jadi dia ni sebenarnya satu frasa. Hari pagi pembalasan. Ini frasa tu. Frasa kata nama.
Jadi perasaan kata nama ni asalnya tadi dia daripada Yaumiddin. Mula-mula dia lah. Okey, Yaumiddin ni. Dia ni tak sempurna asalnya. Tapi dia perlu, sebab tu dia pun bersandarlah kepada Yaumiddin, Adi ni. Isim makrifah disebabkan alif lam. Bila dia bersandar, dia dah dapat jadi makrifah. Frasa nama ni dah jadi makrifah. Jadi di sini Maliki itu pun bolehlah bersandar kepada frasa itu. Maliki, maka dia ni pun isim tak sempurna. Dia dah bersandar kepada kata frasa yang makrifah ni. Jadilah kedua-dua ni semuanya ni makrifah. Jadi dia sama juga. Ini semua ni adalah frasa nama yang bersandar. Idhafi, makrifah. Makrifah tu kita kenal lah. Maknanya apa? Dia punya kat inti. Inti dia sebenarnya ni. Inilah inti. Penguasa ataupun yang menguasai. Pada hari bagi pembalasan. Kalau dan yang kat yang sini pula, ini dia punya inti. Ini penerang. Kalau yang semua ni, sekejap saya pakai color lain. Mudah-mudahan boleh nampak. Jadi kalau frasa nama idhafi ni, Maliki ni tadi adalah intinya. Manakala Yaumiddin ni adalah penerangnya. Nampak tak macam tu? Tak jelas. Kalau tak jelas tak apa. Kita terus je tengok contoh-contoh yang kita dah buat tu. Sebelum ni ada contoh. Sebelum ni ada contoh di sini. Latihan 8 ni kan. Bila kita jumpa absarihim. Ni. Absarihim. Ni adalah frasa yang bersandar lah. Ini isim cacat ni. Jadi dia kena tumpang dengan isim makrifah dalam bentuk apa ni? Him. Mabni. Mabni iaitu dhamir. Betul. Kena tumpang. Ada lagi tak? So dia jadi sebab Rabbihim. Ni pun sama juga. Rabbihim ni pun frasa idhafi. Jadi ni dia bersandar kepada dhamir. Yang ni pun gitu juga. Ni dua isim ni tapi dia bergabung memberi maksud satu. Rabbuna tu bersandar kepada na. Rabbu pada na. Ada lagi tak dalam contoh di sini? Ada ni. Okay, kita tak banyak. Kita ada dekat dalam yang tanya ni. Jadi kita tunjuk pun sikit jugalah. Kullu nafsin. Ini Yaumiddin. Okay, contoh kan. Kalau kita nampak macam ni Rasul. Kita selalu jumpa Rasulullah kan. Dia tak pernah pula kita jumpa Rasulun Allah. Tak boleh. Rasulun Allah. Tak boleh. Dia mesti Rasulullahi. Mesti baris kasrah. Rasulullahi. Jadi kalau kita buang dia tanwin tu dia jadi cacat. Jadi maknanya kita kena sama ada tambah alif lam atau kita sandarkan dia akan bersandar kepada isim tu. Isim yang dia sandar tu mestilah makrifah dan kalau dia makrifah yang boleh berubah baris akhir tu mesti berbaris kasrah. Selalu kita ingatkan nama macam ni lah. Kita ingatkan macam contoh. Contoh, saya nak bagi contoh kat sebelah sini. Ni biasanya kalau kita nak ingatkan apa yang teacher maksudkan ni, selalu ingatkan nama-nama ni. Contoh Rasulullah. Ini semua frasa idhafi ni. Rasulullahi. Allah ketika tu perkataan ni maksud akan baris kasrah. Rasulullahi. Nama Abdullah. Nama orang. Abdullahi. Mesti baris kasrah. Lepas tu zikrullah. Zikrullahi. Contoh macam itulah. Dan perkataan-perkataan yang selalu kita sebut. Tapi kita mesti terjemah dia sebagai isim. Rasul bagi Allah. Utusan daripada Allah. Boleh.
Abdullahi, hamba bagi Allah. Maksud dia hamba Allah. Memang maksud dia hamba Allah. Tapi kita dah belajar, kalau kita dah belajar, kita sedang belajar grammar sikit-sikit ni kan, belajar nahwu bahasa Arab, kita akan perhatikan ni, kenapa dia baris kasrah ni? Apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Itu yang datangnya kita kena tambah tu. Dalam terjemahan, min, fi ataupun li. Sebab itulah dia penyebab dia ni baris kasrah. Untuk kita tahu bahawa dia ni adalah satu kata nama. Kalau macam tadi Bit cakap, kalau gitu kita ni sebenarnya kita nampak tu satu je lah sebenarnya. Apa Bit cakap tadi? Kita boleh terjemah dia. Apa Bit cakap? Saya faham maksud dia tadi. Ingat tak Bit? Saya cakap apa tadi? Saya Yang cakap pasal tak payah. Maksudnya kita anggap dia satu lah. Satu perkara. betul. Boleh juga. Satu frasa lah Betul. kan. Satu frasa tu. Rasulullah Ya. dia satu dan kedudukan adalah ma'rifah. Dia makrifah. Macam tu kan. Kalau dia Fi makrifah lah. dofi. Kalau dia bersandar kepada isim makrifah. Kalau dia bersandar kepada isim nakirah, dia nakirah. Jadi Tapi dia nakirah. satu juga. Dia satu. Betul. Kiranya satu entity. Macam tu. Satu benda. Cerita dia tu satu. Yang lain tu penerang kepada dia. Dan dia akan jadi macam tu kalau ada huruf cacat tu. Dia Tercacat tak tu. sempurna isim dia tu. Betul. Okay. Jadi kalau zikrullah ni, kalau kita faham, kita tak mesti terjemah dia sebagai isim. Kita janganlah pula terjemah dia sebagai fi'il. Tak boleh. Mesti terjemah isim. Kita tak boleh terjemah mengingati Allah. Salah lah kalau kita terjemah mengingati Allah. Kalau kat sini kita terjemah menghambakan diri kepada Allah. Salah lah. Salah terjemahan tu. Menghambakan diri kepada Allah. Ini kita terjemah hamba kepada Hamba Allah. Allah. Ini utusan kepada Allah ataupun utusan daripada Allah. Kalau zikru, mestilah kita terjemah isim juga. Peringatan daripada Allah. Tak sesuai untuk kita nak terjemah ni daripada Allah. Tak sesuai lah untuk kita terjemah mengingati Allah. Sebab kalau mengingati mesti baris yang akhir ni baris lain. Kalau dia fi'il, dia tak boleh jadi baris kasrah. Itu indikator untuk kita tengok isim makrifah yang datang ataupun isim nakirah yang datang selepas isim cacat tu. Kita tengok. Kalau isim, contoh. Teacher boleh conclude lah kalau kasrah tu sebagai isim, boleh? Memang. Isim Boleh? tanda isim tu kan kasrah. Kasrah maksudnya nanti dia adalah isim. Ini tengok kat sini. Ya. Kalau kasrah, isim. Dia mesti isim. Ataupun macam ni. Bukan kalau dia kasrah mesti isim. Kalau isim tu salah satu tanda isim adalah dia berbaris kasrah. Kasrah. Okey. Oh maksudnya bukan semestinya ya teacher, masih ada lagi Kena possibility betulkan untuk sikit, dia tu kena betulkan sikit kita punya cara kita formulate tu lah. Okay, kita tak boleh kata semua isim berbaris kasrah. Tapi kasrah ni adalah salah satu tanda bagi isim. Ya. Okey. Macam tu. Jadi dalam kes yang ni tadi, yang ni mesti baris kasrah baru kita tahu dia adalah frasa nama. Kalau dia bukan, kita tak ada baris kan. Contohlah. Contoh macam dalam surah surah ni ayat muka surat sebelah ni. Macam ni. Ni. Kalau dalam mushaf ni kita memang nampak di warna hitam. Jadi kita tak gaduh lah kan. Kita tahu ni isim ni. Ini isim. Tapi kita nak tahu dia ni satu kalimah lain atau sebenarnya dia adalah satu frasa. Dia sebenarnya satu frasa ni. Sebab apa? Sebab yang ini ni berbaris kasrah. Mana tanda kasrah dia kat mana? Macam mana dia boleh jadi baris kasrah? Mesti sebab ada harfu jar antara dia tu. Jadi kita tahulah dia ni dua ni adalah satu frasa. Jadi kita tak boleh terjemahkan telah takut oleh ia akan kematian. Tak boleh. Kalau telah takut oleh ia, ini jadi baris fathah. Dia tak boleh baris kasrah. Jadi sebab itu kita terjemah kerana ketakutan daripada kematian. Daripada tu yang tersembunyi. Tak nampak. Okey? Boleh? Ahsanti. Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi contohnya macam
surah-surah lain itulah adalah kan. Macam selalulah ayat ni selalu orang terjemahkan dia macam lain sikit daripada apa yang kita terjemahkan. Okay, contoh ayat ni. Pagi tadi saya cerita pasal ayat ni sikit. Boleh ke saya cerita? Sebab ada satu kawan, satu cerita tentang kita ni belajar Quran. Kadang-kadang kita belajar baca je kan. Tapi kita tidak niatkan sebenarnya kerana Allah. Sebenarnya kita baca Quran kerana kita nak dunia juga. Dalam keadaan kita rasa kita buat ibadah tapi sebenarnya ibadah kita tu untuk dunia. Jadi diilustrasikan ataupun disebutkan dalam ayat surah 2 ayat 200 ni. Tadi Allah sebut. Dekat dalam ni ada banyak lah frasa idafi yang kita dah belajar tu. Siapa nak cari? Cubalah cari. Boleh nampak? Malam ni kelas ni pandai sikit macam laju Masya Allah. Jadi saya bolehlah cuba cari. Saya penggalkan. Maukah? Uzkurullaha. Uzkurullah. Salah. Salah. Salah ya? Alamak. Okey, cuba tengok. Atina fid dunya Zikri. Zikri. Tu nampak tu bagus. Siapa nampak tu? Ka zikrikum. Jadi zikrikum. Dia kenapa dibaris kasrah? Sebab ni ada harfu jar. Ka tu. Susah lagi lah. Belum belajar habis kan? Okey, tak apa. Kita buka surah. Kita buka mushaf yang ada warna lah. Don't worry. It's okay. Belum. 30. Apa tadi? 39 ke? Dua 200. Lambat lagi. Muka surat 30. Nak cakap muka surat 30 tu. Pergi bukan yang ni. Satu. Okey. Ni muka surat 30. Jadi pagi tadi kita ni belajar Quran, betulkan niat kita bahawa kita belajar untuk mencari keredaan Allah. Sebab apa? Kalau tidak kita salah hemat. Banyak orang baca Quran. Kenapa dia baca Quran? Dia belajar Quran sebab dia nak bercakap Arab. Salah jugalah tu. Tapi kalau dia baca Quran sebab nak elakkan diri dari sihir, atau dia nak dapat keberkatan, atau dia nak halau hantu syaitan tadi saya katakan, ataupun dia nak macam untuk jalin silaturahim. Tapi sebenarnya benda tu semua adalah bukan dia tak dapat, dia boleh dapat tapi takut tertahan di dunia. Kerana dalam ayat ni Allah sebutkan. Kalau kita baca ayat ni, siapa ada malam ni? Cuba bolehlah baca. Bit baca Bit. Ayat ni. Ayat daripada mana? 200 ni. Ayat 200. Okay. Faiza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah kata, ni cerita tentang orang yang buat ibadah korban, ibadah haji. Maka apabila telah selesai oleh kamu akan tata cara ibadah bagi kamu, maka ingatlah oleh kamu akan Allah seperti ingatan bagi kamu akan bapa-bapa bagi kamu, atau yang lebih kuat akan ingatan. Maka sebahagian daripada manusia terdapat orang yang dia berkata, maknanya dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan bagi kami, kurniakanlah oleh Engkau akan kami di dunia. Maknanya dia apa? Dia minta di dunia je. Walaupun dia pergi haji, walaupun dia buat umrah, dia ada duit, tapi tujuan dia untuk dunia macam tadi. Tujuan dia untuk dapat keberkatan. Tapi dia tak minta di akhirat tu. Dia nak nak elakkan diri daripada kena sihir. Dia tak kena sihir, tapi benda tu di dunia sahaja.
maka Allah kata tiadalah baginya di akhirat daripada habuan-habuan. Bayangkan kita ni kalau kita salah niat tu, kita bahayalah, kita boleh menyebabkan kita tak ada bahagian di akhirat. Maka, Contohnya, teacher kalau kita minta, ya Allah murahkan rezekiku. Mungkin rezeki tu tak kat dunia je berkat. lah. Ya? Kat dunia je kita murah rezeki, Dapat. tapi dia tak bermanfaat untuk akhirat. Itu ke maksudnya? Boleh jadi macam tu. Sebab dalam ayat yang lain pun berlakulah perkara tu. Maknanya Allah kata rezeki kat dunia ni semua Allah dah sediakan. Tak ada siapa, walaupun orang yang engkar. Dalam surah 2 juga ayat 126. Allah dah ceritakan tentang tu. Bahkan Allah kata orang yang engkar pun dia dapat rezeki dia. Dia tak payah minta pun dia dapat. Tapi di akhirat takut tak ada. Patutnya kita buat macam mana? Baca lagi bit 201. Dalam pada tu cari cuba tengok mana satu isim yang bercantum tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi dan daripada mereka ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah oleh Engkau akan kami di dunia akan kebaikan dan di akhirat akan kebaikan, dan jauhkanlah oleh Engkau akan kami daripada akan siksaan daripada api neraka. Jadi dekat situ maknanya kena doa dunia ni nak dapat kebaikan, suatu kebaikan. Dan di akhirat pun akan dapat kebaikan. Jadi kebaikan kat dunia ni apa dia? Itulah ni jalan Quran ni, kebaikan yang, sebab inilah satu-satunya perkara yang kalau kita tahu dia dapat menyelamatkan kita. Kita dapat tahu rahsia, kita dapat, bukan rahsia pun, kita dapat tahu apa yang Allah kata, larangan Allah, suruhan Allah, ancaman Allah, bila kita faham apa yang kita baca. Jadi betulkan balik niat kita. Sebab Allah kata orang yang doa macam ni dia akan dapat di dunia, dan dia minta Allah jauhkan dia daripada siksaan api neraka. Jadi Allah kata ikan yang dia teruskan kan, kalau kita teruskan. Tapi tujuan saya tadi, macam kita ni belajar Quran ni, betulkan balik niat kita, selalu ingat bahawa inilah road map kita untuk ke akhirat yang mendapat kenikmatan yang sebenar. Inilah dia. Kita kena belajarlah Quran ni, betulkan niat kita kerana Allah. Janganlah kita belajar Quran tujuan kita dunia, untuk bermegah-megah ke, atau untuk kita nak apa macam tadilah contoh-contoh tu. Jadi Quran tu kita boleh salah guna nanti jadinya. Nauzubillah min zalik. Baik, jadi kat sini tak nampak tak? Ada tak cantuman-cantuman ataupun kata frasa-frasa idafi, frasa kata nama yang dia jadi makrifat. Bagus. Okey, nampak kan? Boleh nampak azab banar. Perhatikan. Dia punya yang akhir tu mesti berbaris kasrah. Yang kedua tu lagi, kalau yang boleh kita nampak tanda tu lah. Ada nampak tak? Jadi kita tengok warna hitam je. Manasikakum. Masya Allah, betul. Manasikakum. So, 2. Tata cara bagi kamu. Tapi kat sini kita tak boleh nampak perbezaan tu. Sebab isim yang makrifah selepas dia adalah isim yang kaku. Dia dhamir. Ada lagi? Zikrikum. Zikrikum. Masya Allah. Zikrikum. Macam mana kita tahu zikri tu isim? Sebab dia Tak ada alif lam. Satu, dia tak ada alif lam, dan di awalnya ada harfujar. Lepas tu dia berbaris kasrah. Nampak? Harfujar ni akan menyebabkan dia baris kasrah. Lepas tu dia bersandar, dia tak ada alif lam. Lepas tu dia pun tak ada tanwin. Jadi dia perlukan sesuatu. Jadi bersandar kepada isim makrifah dalam bentuk damir. Maka dia ni, keseluruhan kata frasa ni adalah isim makrifah. Yes. Lagi? Akum. Masya Allah. Aba'akum. Sama juga aba'akum. Bukan aba'an, bukan aba'un, bukan al-aba'. Jadi aba'akum. Dia bersangkut kepada kum ni lah. Walaupun kita jauhkan sebab dia 2 kalimah, tapi sebenarnya dia adalah satu frasa. Akan bapa-bapa bagi kamu. Ada lagi?
Rabbana. Rabbana, betul. Rabbana, salah alat. Rabbana. Asyadda zikra tu boleh tak? Asyadda zikra. Tak, Ni, tak tak boleh. boleh. Tak Sebab boleh. tengok ni belakang ni bukan baris kasrah. Dia baris fathah. Jadi bukan. Dia bukanlah satu rangkap. Dia bukan satu frasa. Ada lagi? Boleh dah kenal pastikan isim makrifah mana? Okey, cuba cari, kita bulatkan isim makrifah dalam ayat 200 ni. Selain daripada yang kita dah highlight warna biru tu. Yang lain. Allah. Allah, ya. Lagi? Anas. An-nasi. An-nasi, betul. Lagi? Ad-dunya. Ad-dunya. Lagi? Al-akhirah. Al-akhirati. Lagi? Dunia dah. Dah habis ke? Dah habis. Belum. Ada lagi Wa satu. minkum. Dah. Wa min. Min? Mana min? Wa minkum Itu ayat 201. Jangan Oh, dulu tu. dah 200. Lahu. Betul. Masya Allah. Selalu yang kecil-kecil dia tertinggalkan. Lagi? Tak nampak. Ada lagi satu. Tina. Tina. Atina. Nah. Na. Tapi tu dia dengan ati. Betul. Tu na tu. Betul. Ini isim makrifah. Lagi? Itu dah masuk. Ni sebenarnya atina. Kat mana ni? Yang ni tu ayat 201. Okey. Ayat 200 tu. Ada lagi satu tu tinggal. Isim makrifah. Man. Man, orang yang. Tadi kan kita jumpa kan? Isim mabni. Isim mabni. Man is mabni. Isim apa? Sama ada di isim mausul ataupun isim syarat. Ni isim mausul lah yang ni. Okey. Tak perasan kan? Baik, kalau isim nakirah, dalam ayat 201 pun kita boleh nampak lah yang tarkib tadi ataupun yang bercantum tu. Rabbana. Ada lagi? Tak ada dah. Kita dah highlight dah. Manakala isim, cuba cari isim makrifah pula dekat situ. Ada tak? Isim nakirah. Kita petakkan isim nakirah. Mari kita petakkan. Khalaqin. Okey. Sebab ada tanwin kan? Ada lagi? Ini man yang ini adakah mabni tak? Mabni lah. Mana? Man Yang ni. warna apa? Yang hitam ni. Betul. Saya dah bulatkan dah. Tengok Ni ayat berapa ni? Oh, ini 202. 201. 201. Terlebih. Okey, kalau kita tengok dalam 201 tu yang nakirah, kita nak petakkan. Hasanatan. Hasanatan. Betul. Lagi? Hasanatan lah sama. Ni cuma ini je lah isim nakirah yang ada. Okey. Ahsanti. Ahsantunna. Pada malam ni Masya Allah semua dapatlah jawab dengan baik. Ahsanallahu ilaik. Saya dah terlebih masa Astaghfirullahaladzim. Moderator tak bagi tahu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Minta maaf. Saya pun Okey. saya pun belajar sekali. Hari ni moderator sangat aktif. Allah. Jadi kita dah buat latihan ni tadi. Jadi kita ni besok lah ya. Isim jantina ni besok. Minta maaf saya terlembik masa sedikit daripada semua. Jadi kalau macam tu ada soalan ke? Ataupun kalau ada soalan boleh saya tunggulah kita lepas kelas ni. Tapi kita akhiri dulu kelas kot. Boleh Bit boleh Ustazah, silakan dengan doa.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة المحيا والممات ومن فتنة والشر مسيح الدجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. Waalaikumsalam.